手心发，我的只有释放。十字架，十字架，耶稣以爱覆盖我。十字架，十字架，你宝血为我留下。十字架，十字架，我的救赎的记号。十字架，十字架，是我永远的荣耀。耶稣背负十架，为我担当过犯，毫无保留为我舍命在十架上。你受鞭伤，我的医治；你受刑罚，我的只有释放。十字架，十字架，耶稣以爱覆盖我。十字架，十字架，你宝血为我留下。十字架，十字架，我的救赎的记号。十字架，十字架，是我永远的荣耀。十字架，十字架，永是我的荣耀。我众罪都洗清洁，为靠耶稣宝血。十字架，十字架，永是我的荣耀。来呀，我们要向耶和华歌唱，向拯救我们的磐石欢呼。我们要来感谢他，用诗歌向他欢呼。
Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi saudara-saudari sekalian. Kita bangkit berdiri, kita mau bersyukur dan memuji Tuhan kita. Sing haleluya.再一次唱哈利路亚，赞美主。唱哈利路亚，赞美主。唱哈利路亚，赞美主。唱哈利路亚，唱哈利路亚，唱哈利路亚，赞美主。唱哈利路亚，赞美主。唱哈利路亚，赞美主。唱哈利路亚，唱哈利路亚，唱哈利路亚，赞美主。我们将颂赞、尊贵、荣耀、权势归于坐在宝座上圣洁羔羊。坐在宝座上圣洁羔羊，我们夫妇敬拜你，昔在今在以后永在，唯有你是全能真神。坐在宝座上尊贵羔羊，我们夫妇敬拜你，颂赞尊贵荣耀权势，都归给你，直到永远。万王之王，万主之主，唯有你配得敬拜和祝颂。万王之王，万主之主，我们高举你生命直到永远。坐在宝座上圣洁羔羊，坐在宝座上圣洁羔羊，我们夫
有你是全能真神。坐在宝座上尊贵羔羊，我们夫妇敬拜你，颂赞尊贵荣耀权势，都归给你，直到永远。万王之王，万王之王，万主之主。万主之主，唯有你配得敬拜和尊崇，敬拜和尊崇。万王之王，万主之主，我们靠近你生命直到永远。万王之王，万主之主，万主之主，唯有你。我们靠近你生命直到永远。Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Maha besar Engkau Allah yang kami puja, kami tinggikan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. 在耶稣基督里，我们所高举、我们所赞美极大的神。 Kemuliaan Tuhan melingkupi umat-Mu ketika kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. 当我们谦卑来到你的面前的时候，让你的荣耀在此彰显。 Demikian juga saat pagi hari ini Bapa, umat-Mu datang untuk memuji dan memuliakan Engkau. 如此，在这天早上，你的名来到你的面前，要敬拜你。 Bersama sehati kami meninggikan Engkau melalui ibadah live streaming saat ini. 透过我们这网络的敬拜，我们一起要高举，要赞美你。 Baik kami yang ada di rumah Tuhan, demikian Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat-Mu ada di rumah mereka masing-masing. 我们在各自家里的每一个会友， Kami percaya Roh Tuhan hadir memenuhi hidup kami, membawa kami kepada hadirat Tuhan. 我们相信你的灵在我们的心里，我们相信你会带领我们来到你的面前， Sehingga setiap pribadi dapat menikmati keindahan beribadah, bersekutu, memuji dan meninggikan Allah yang Maha Tinggi. 使我们每一个人都可以享受敬拜你，一起团契，一起赞美你。 Maka sebagaimana adanya tiap-tiap kami umat-Mu, sungguh kami datang merendahkan diri, meninggikan Engkau, mengagungkan Allah kami. 所以你的名谦卑，要高举，要荣耀你。 Melalui pujian penyembahan kami, melalui doa dan melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. 透过赞美，透过我们的敬拜，也透过我们要聆听你的话语，一起来赞美你。 Maka kami serahkan rangkaian ibadah ini kepadamu ya Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya nanti. 我们将整个的聚会从头到末了都交在神的手中， Hanya nama Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus yang ditinggikan. 只有圣父、圣子、圣灵的名被高举， Dan umat-Mu diberkati oleh Tuhan. 使你的名得蒙福。 Oleh karena itu layakkanlah kami semua menghadap hadirat Tuhan. 让我们每一个人都被你悦纳，让我们可以来到你的面前， Layakkanlah kami menghadap tahta pengasihan Tuhan. 让我们可以来到你的怜悯宝座前。 Kuduskan dan sucikan hidup kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami. 求你赦免我们的过错，赦免我们的罪，洁净我们， Supaya tiap pribadi berkenan di hadapan-Mu. 让每一个人都蒙悦纳在你的面前。 Tangan-Mu dari surga terulur memberkati seluruh umat-Mu di negeri dimanapun sedang beribadah saat ini. 让你在天上伸出你的恩手来祝福每一个人在敬拜你的时刻。 Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan rangkaian ibadah kami. 我们将整个聚会都交在你的名，交在耶稣基督的名里。 Amin. 阿门。
我们一起来宣告我们的信仰，使徒信经。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。 Mari kita sama-sama ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.接下来是正道。Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 弟兄姐妹平安，神所爱的会友们，早上好。 Kita bersyukur ini minggu terakhir di bulan Juni. 我们感谢主，这是6月份的最后一个周。 Masih tetap kita ibadah live streaming. Bapak Ibu Saudara beribadah di rumah bersama kami dari Gereja Tuhan GMI Gloria. 我们感谢主，我们还可以在网上一起来敬拜上帝。我们在各自的家里敬拜神。 Kita sungguh berdoa berharap bahwa setiap pribadi boleh menikmati hadirat Tuhan dan sukacita di dalam rangkaian ibadah pagi ini. 我们真心的想祷告，让每一个人都可以享受这个敬拜，也可以得到神的喜乐。 Tema kita pada pagi hari ini adalah ditebus dengan harga yang mahal. 我们今天早上的题目就是以极贵的价格来赎回。 Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca merenungkan sabda Tuhan. 我们一起同心来祷告。 Ya Bapa, permuliakanlah namamu lewat pemberitaan sabdamu saat ini. 神透过你不要传讲信息，让上帝的名可以得荣耀。 Biarlah anugerah terbesar yang kau kerjakan bagi umatmu lewat pengorbanan Yesus Kristus anakmu 让透过你的大救恩，透过耶稣基督的作为， boleh dinyatakan supaya kami mengerti sungguh-sungguh betapa ajaibnya harga yang dibayar oleh Tuhan bagi kami. 可以向我们彰显，让我们每一个人都明白耶稣基督所付的这么大的代价。 Urapi kedua hambamu menyatakan isi hatimu. 求你高摩你两位的仆人来传讲你的心意， Roh Kudus memimpin kami kepada seluruh kebenaranmu. 圣灵带领我们迈向你的真理。 Dan layakkan kami menerima berkat rohani yang baru dari surga melalui firman Tuhan pagi ini. 所以你是圣灵悦纳我们，让我们可以蒙福。 Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
我们祷告，奉靠耶稣基督的名。 Amin. Firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25. 彼得前书第1章第17到25节。 Saya akan bacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 25. Setelah bahasa Indonesia nanti akan dibacakan bahasa Mandarin. 我先用印尼文来读。 Demikian sabda Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Allah, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. 彼得前书第1章17到25节，你们既称那不偏待人、按个人行为审判人的主为父，就当存敬畏的心度你们在世居住的日子，知道你们得赎，唾弃你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着的能朽坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。基督在世以前是与预先神知道的，却在末世才为你们显现。你们也因着如此，信那叫你们从死里复活，又给他荣耀的神，叫你们的信心和盼望都在于神。你们既因顺从真理，洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此确实相爱。你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着神或不长存的道。因为凡有血气的，尽都如草，它们的美容都像草上的花，草必枯干，花必脱谢。唯有主的道是永存的，是传给你们的福音，就是这道。 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 各位亲爱弟兄姐妹， bagaimanakah penghargaan manusia untuk manusia lain kalau kita amati dalam kehidupan sehari-hari? 在我们的生命中，我们看一个人怎么样珍惜其他的人呢？ Ada dua ekstrim yang kita bisa perhatikan. 在这里有两种的极端，我们可以看的。 Ada sebagian orang begitu tidak menghargai manusia lain lewat cara mereka, perkataan mereka, tindakan mereka. 有些人他都会不会珍惜别人，透过他们的语言、他们的行动。 Banyak orang melalui perkataannya merendahkan orang lain. 有些透过他的语言，他看清别人； Melalui sikap-sikapnya, keputusan-keputusannya begitu merugikan, bahkan bisa membuat orang menderita. 透过他的行为，透过他所怎么样待人，可使别人亏损。
Bahkan lebih ekstrim, ada orang begitu tega sepertinya dengan ringan menghilangkan nyawa orang lain. 也许有些人他很轻易的使人丧掉生命， Bahkan ada orang ketika mereka membuat orang lain menderita, hati, hidup, jiwa mereka merasa puas. 有些人使别人痛苦的时候，他的心里他觉得很满足， Seolah-olah kebahagiaan mereka terletak ketika mereka berhasil membuat orang lain menderita. 就好像他会觉得他很满足，他的幸福就是建立在别人的痛苦当中上。 Dan itulah yang kita perhatikan sesekali di berbagai peristiwa yang ada di dunia ini. 这就是发生在我们世界现今的情况。 Sejarah membuktikan ada kelompok-kelompok orang tertentu begitu hebat oleh karena kuasanya merendahkan orang lain atau kelompok yang lain. 在历史证明，有些人他用他的权柄看清了其他的一群的人， Bagi mereka manusia tidak ada harganya sama sekali. 对于他们来说，人类是无价值的。 Sebaliknya di ekstrim yang berikutnya, saudara-saudara. 相反的，在另一个的极端， Ada orang karena begitu seringnya dia mendapatkan pelecehan, mendapatkan hal-hal yang tidak menghargai dirinya. 有些人被骚扰，没有被珍惜。 Seringkali dia mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dan membuat dia menderita di dalam hidupnya. 他被不如意的待，然后他觉得很痛苦。 Seringkali dia menerima perlakuan bagaimana orang lain merendahkan, melecehkan dia. 他会觉得人家骚扰他，看轻他。 Istilah orang muda, dia seringkali dibully orang lain. 年轻人就说这个被人欺负， Lalu dia tiba pada satu titik, dia merasa hidupnya sangat tidak berharga. 直到到一个阶段，他觉得他的生命，他活着这没有意义。 Dia merasa hidupnya hadir di dunia ini adalah untuk menderita dan tidak lebih dari itu. 他觉得他生存在这个世界，只是为了要痛苦，是没有多余了。 Maka tidak heran saudara-saudari kita perhatikan, ada saja orang-orang tertentu memilih untuk mengakhiri hidupnya karena dia merasa hidupnya sangat tidak berharga lagi. 所以有些人他就选择了他要自尽自己，因为他觉得他活了都没有价值。 Saudara-saudara, kedua ekstrim ini tidak benar. 这两个极端都不对。 Kita dipanggil Tuhan untuk menghargai, mengasihi seorang dengan yang lain. 我们被神蒙召，就是要爱其他的人。 Tapi lihatlah, karena dosa merusak harmoni antar manusia satu dengan yang lain sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. 自从亚当夏娃陷在罪中，所以罪就使人的和谐破坏了。 Sehingga manusia di dalam kehidupan yang dianugerahkan Tuhan di dunia ini, 人在上帝所赐给他的生命里， Tuhan memandang perlu dipulihkan kembali kepada kasih yang mula-mula itu. 所以上帝认为他们必须在更新，要到起初的爱。 Saudara-saudara, penderitaan dan kesengsaraan juga dialami umat Tuhan pada gereja mula-mula. 在起初的教会，他们的信徒，他们也是遭遇到这些的痛苦。 Surat 1 Petrus ini memiliki latar belakang ketika Petrus menyurati jemaat-jemaat Tuhan pada waktu itu. 彼得前书这个资讯是彼得写给当时的会友， Mereka sedang berada di dalam kondisi teraniaya. 他们在一个被逼迫的环境， Mereka dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. 他们被犹太人为敌。 Orang-orang Yahudi juga memperalat pemerintahan Romawi untuk memusuhi mereka, menghambat kehidupan yang mereka jalani. 犹太人他们也利用这个罗马帝国来拦阻他们，来以他们为敌。 Bukan karena mereka berbuat kejahatan atau tindakan kriminal, tapi karena iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. 不是他们已经犯了其他的一些的恶行的案件，但是因为他们对耶稣基督的信心， Mereka harus membayar harga yang mahal untuk sebuah iman yang harus mereka pegang sampai akhir hidup mereka. 为了他们所要持守的，在整个生命里，他们必须要付出很大的代价。 Maka sejarah gereja mencatat, Bapak Ibu Saudara,
gereja mula-mula banyak sekali mengalami penderitaan hingga mati martir. 所以教会的历史记载，起初的教会他们遭遇到很多的逼迫，很多的痛苦，甚至要殉道。 Saudara, itulah yang dialami oleh anak-anak Tuhan orang Kristen pada waktu mereka menerima surat 1 Petrus ini. 这就是神的儿女、神的民他们所遭遇到，当他们接受这个彼得前书的书信。 Rasul Petrus mengirim surat ini untuk meneguhkan iman mereka. 使徒彼得他就是把这封信寄给他们，要坚固他们的信心。 Maka di dalam segala kondisi bahkan mengalami penderitaan sekalipun, 就算他们在痛苦当中， Petrus merindukan umat Tuhan tetap tegar di masa sukar yang mereka hadapi itu. 在艰难的情况，彼得还是盼望神的名还可以坚固。 Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara di perikop bagian yang kita baca tadi, 就是透过刚才我们所读的经文， mulai ayat 13 Rasul Petrus mengajak setiap jemaat, ayo persiapkan akal budimu. 在第13节，使徒彼得就邀请信徒们，他们要准备自己。 Lihatlah apa yang sedang terjadi, fenomena yang sedang kita alami sekarang. 你要再看着我们现今所面对的一些象征， Kondisi-kondisi ini tidak mudah. 这样的环境是不容易的。 Waspadalah, dikatakan Petrus. 彼得说：“你要警醒， Karena penganiayaan bisa saja datang tanpa waktu-waktu yang tidak kita duga. 因为一切的逼迫会来临，当你还没有料到的时候。 Tapi di atas semua itu Petrus mengajak umat Tuhan tetap berpengharapan kepada Tuhan. 在这一切的事上，彼得邀请的门徒们都必须要有在神里面有 Dan 盼望。 status mereka sebagai anak-anak Tuhan harus tetap dipertahankan, dijaga dengan baik. 他们成为神的儿女的身份，他们必须要持守。 Melalui cara hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-15. 在第15节告诉我们，他们透过要活着圣洁在上帝的面前。 Setelah kondisi-kondisi ini ditegaskan oleh Rasul Paulus, 使徒保罗严厉的说这一些的情况。 Rasul Petrus mengingatkan bahwa akan ada penghakiman yang datangnya dari Tuhan. 使徒保罗提醒他们，将来必会有从上帝而来的审 Di 判。 ayat 17 dikatakan, jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. 你们既称那不偏待人、按照个人行为审判人的主， Benar bahwa anak-anak Tuhan tidak akan dihakimi lagi apa masuk surga atau masuk neraka. 是否人没有被审判了，就是进天堂还是进地狱吗？ Iman kepada Yesus Kristus telah menjamin kita bahwa kita kelak akan masuk surga. 我们对耶稣的信心，然后保证我们以后会进天堂。 Tapi anak-anak Tuhan pun diingatkan bahwa kita juga akan diperhadapkan kepada tahta penghakiman Kristus. 但是神的儿女被提醒，你将来必须要面对上帝的审判。 Kita juga harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapannya. 我们要负起责任着交代在神的面前。 Pertanggungjawaban bukan untuk masuk surga atau masuk neraka, bukan. 我们要负起责任，我们要交代，不是因为我们进 Tapi 天堂，还是 pertanggungjawabannya adalah atas hidup kita, status anak Tuhan ini selama kita hidup di dunia, tetap kita harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan. 我们的身份活在这个世界，成为上帝的儿女，将来我们必须要交代在神的面前。 Bagaimana seorang anak Tuhan mengisi, mengelola hidupnya selama ada kesempatan di dunia ini, kita harus pertanggungjawabkan di hadapan tahta Yesus Kristus. 当我们活在这个世界还有机会的时候，我们怎么样充满我们的生命？我们怎么样去处理我们的生活？这是一切我们都要交代在神的面前。 Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan pada saat itu. 那时候没有一项事情都被隐藏的。 Maka karakter kita pun harus pertanggungjawabkan pada Yesus. 我们的品格，我们都必须要交代。 Saudara, karakter sangat penting bagi seorang anak Tuhan. Bagaimana kita menampilkan hidup dan orang lain menyaksikan cara anak-anak Tuhan menjalani kehidupannya. 品格是很重要，一个基督徒怎么样表现他的品格，他怎么样活下去，别人在看。 Kita juga harus mempertanggungjawabkan perkataan-perkataan kita.
对我们的语言，我们要有一个交代。 Kita juga harus mempertanggungjawabkan seluruhnya perbuatan kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. 我们一切的行为，在人的面前，在神的面前，我们也必须要负起责任。 Kita juga harus mempertanggungjawabkan motivasi hidup kita dalam melakukan segala sesuatu. 我们在人生这做的一切事情的动力，我们也必须要有个交代。 Masuk dalam motivasi melayani Tuhan, menjadi rekan-rekan sekerja Tuhan. 包括我们在侍奉一切的动力，跟别人和同工。 Kita juga harus mempertanggungjawabkan bagaimana kita dipanggil untuk menabur kasih bagi dunia ini. Apakah kita sudah mengerjakannya atau tidak? 我们被差派要撒这个爱的种子，是否我们已经做了吗？这是也是要有一个交代。 Singkatnya, seluruh kehidupan seorang anak Tuhan sejak kita bertobat sampai pada akhirnya nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. 缩短的一个人成为神的儿女，从你在悔改直到以后，你都必须要交代在神的面前。 Itu sebabnya Rasul Petrus mengajak kita untuk tetap memiliki rasa hormat kepada Tuhan yang dinyatakan dengan kata-kata, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ayat 17b. 然后在第17节下半节就是你当存敬畏的心，都你在世居居的日子。 Ketakutan dimaksud di situ adalah ketakutan yang positif. Maksudnya kita tetap memelihara rasa hormat, ketaatan kepada Allah kita dan juga membagi hidup kita untuk menghargai orang lain. 在这里的惧怕，在这里的敬畏，就是我们是有正面的意义，就是我们还是要持守我们对上帝的顺服、尊重。 Setiap anak-anak Tuhan diajarkan bagaimana kita menghormati Tuhan lewat cara hidup kita. 每个神的儿女都被教导，透过我们的生活方式，我们要怎么样的去敬畏 Kita 上帝。 diajarkan juga menghormati orang tua kita, menghormati sesama, menghormati pemerintah. Banyak penghormatan harus kita nyatakan sebagai anak Tuhan. 成为神的儿女，我们要尊重很多，我们要尊重我们的其他的人，要尊重政府、我们的父母。 Dikatakan selama kamu menumpang di dunia ini. 在提到我们才在居在这个世界的时候， Menumpang itu sama seperti orang yang indekos. 就居就是好像我们暂时住的， Untuk sementara waktu dia ada di situ, stay tinggal di situ. 就是暂时你居在一个地方。 Suatu kali mungkin dia akan pindah dari tempat itu. 或是有一个时期，你会从这个地方变到 Seorang 别个地方。 penumpang memiliki aturan-aturan yang harus dia taati. 所以，一个居的人，他必须有一些条规，他必须要遵守的。 Kalau seseorang menyewa rumah indekos di satu rumah, dia harus mentaati aturan-aturan yang ada di lingkungan sekitar itu. 要是你住一栋房子或是一个房间，你必须要按照要守规律。 Dia juga harus mentaati aturan-aturan dari pemilik rumah. 那是主人的一些的规律，他必要遵守。 Hidupnya tidak boleh sembarangan, tapi harus ada di dalam aturan yang berlaku. 他不可以随意的生活，他可以要遵守一些的规律。 Maka sebagai seorang penumpang di dunia ini menurut firman Tuhan. 按照神的话语，你在这个世界成为一个居的人。 Pertama, kita tidak lama di dunia ini. 第一，我们是在这个世界不长 Dunia ini bukan tempat kita untuk selamanya. 这个世界不是我们长久的事， Kita hanya sementara di sini. 我们在这里只是暂时的。 Maka sebagai orang yang menumpang di dunia ini, ikutilah aturan-aturan Tuhan. 所以我们还在居这个世界的时候，我们要守上帝的一些的规律。 Firman Tuhan menjadi patokan bagi seorang anak Tuhan seperti kita. Cara hidup yang sudah ditebus oleh Tuhan. 神的话语就是一个指标，我们要怎么样成为一个被赎的人的生活方式。 Maka seorang anak Tuhan akan dilihat dengan cara hidupnya yang taat pada Tuhan. Hidupnya teratur, tidak sembarangan lagi. 一个神的儿女，他是活着端正的，不是随意的。 Supaya pada akhirnya kita bisa menyatakan kesaksian yang baik kepada dunia ini. 那我们可以向世界表达一个好的见证， Supaya orang lain tidak mencela nama Tuhan karena cara hidup kita.
不要因我们的生活方式，别人是指着上帝的名。 Dan supaya kita tidak juga mendapat sanksi-sanksi yang negatif yang merugikan hidup kita karena cara hidup yang tidak teratur. 而是有得到一些的负面的看法，因为我们活得不端正， Maka sebagai warga gereja yang baik, 成为一个好教会的居民， kita sebagai anggota jemaat yang baik, 也是成为一个好的会友， ada aturan-aturan gereja yang harus kita ikuti. 也是在教会有许多的规律，我们必须要 Sebagai 遵守 masyarakat 的， yang tinggal di tengah kota Medan ini, 也是成为这个棉兰市区的社 kita 会， juga memiliki aturan-aturan yang harus kita taati. 也有一些的规律，我们必须要去 Di 做。 masa pandemi 19 ini juga ada aturan protokoler yang harus kita taati. 在这个疫情当中，也有一些条规我们必须要去遵守的。 Pastinya semua yang sifatnya aturan yang baik membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. 当然，这些好的条规是带领我们更好的生活。 Itu yang dinyatakan oleh nats ini supaya setiap anak-anak Tuhan belajar taat karena kasih, bukan karena takut dihukum. 所以神的儿女们，他们就是因为爱要学习去做顺服，不是因为怕被的惩罚。 Semua cara hidup seperti ini memiliki keteraturan dan hormat takut akan Tuhan, memungkinkan bagi anak-anak Tuhan karena kita sudah ditebus hidupnya. 这样的有守规矩的生活，就是我们要尊重上帝，我们要敬畏上帝，因为我们已经被赎了。 Saudara-saudara, ajaran tentang penebusan Tuhan Yesus itu sangat-sangat banyak dijelaskan di Alkitab. 在圣经里提到怎么样的耶稣赎我们。 Bapak Ibu tahu cara kerja bisnisnya Pegadaian? 弟兄姐妹，你知道这个当铺世界的他们怎么样做生意吗？ Saya pribadi sih belum pernah menggadaikan sesuatu ke Pegadaian. 我自己本身的从来没有当铺一切的事都。 Tapi kita tahu cara kerjanya, format kerjanya perusahaan Pegadaian. 但是我们知道这些当铺的公司他们怎么样的工作方式。 Salah satu produknya kita bisa bawa barang berharga ke sana, kita gadaikan, kita bisa bawa pulang uang. 其中的就是我们可以把我们的贵重物品带到这个当铺，把它当了，然后我们可以有现金拿回来。 Misalnya gadaikan sepeda motor, kita bawa uang pulang 5 juta rupiah misalnya. 可是我们把我们的车辆摩托车去当了，然后我们可以拿回这个 Lalu 租大。 perjanjiannya 6 bulan kemudian kita harus tebus sepeda motor itu. 然后有一个合约，就是6个月以后，我们必须要把它赎回来。 Ya, kita sudah ditetapkan bayar 5.500.000. 可是那时候我们必须要付5个租大，还要加上500千。 500.000 keuntungan Pegadaian. 然后这个500千就是这个当铺他得的价。 Bapak Ibu, selama sepeda motor itu ada di Pegadaian, 这个摩托车还在这个当铺的时候， misi saya mau tanya, 我想问大家， siapa pemilik sepeda motor itu? 那谁是这个摩托车的主人呢？ Selama sepeda motor itu digadaikan, siapa pemilik sepeda motor itu? 当这个摩托车被当铺的时候，谁是它真正的主人呢？ Ada orang jawab, ya Pegadaian. 有些人是回答说是当铺啊， Ada orang jawab, ya tetap kita. 还是有人会回答说是我们还是它的主人 Yang。mana yang benar? 所以哪一个是对的了？ Kalau saya gadaikan sepeda motor, maka buku hitamnya, buku tanda pemiliknya, tetapnya itu nama saya tertulis di situ. 若是我当了我的摩托车，在这个证据，这车还是我的， STNK-nya pun tetapnya itu nama saya. 车牌都是我的。 Pegadaian tidak ganti itu. 那这个当铺他没有把它换名字、改名字， Itu berarti pemiliknya tetap saya, kalaupun status digadaikan. 就是说他已经被当的情况，但是我还是他的主人。 Cuma selama sepeda motor belum saya tebus, penguasaan sepeda motor itu ada pada Pegadaian.
我还没有把这个摩托车赎回来，所以管理的就是在这个当铺。 Saya tidak leluasa tiap hari lagi boleh memakai sepeda motor itu. 我没有那么方便可以去用这个摩托车了。 Pemiliknya saya, tapi saya tidak boleh pakai. 虽然我是主人，但是我不可以。 Selama saya belum tebus. 那因为我还没有赎它回来。 Tapi setelah saya tebus, saya bawa pulang. 当我已经赎了，我把它拿回来， Saya berhak sepenuhnya lagi atas sepeda motor itu. 那我就完全有权利对这个摩托车。 Tapi saya harus bayarkan uang tebusannya. 但我必须要付出这个赎价。 Kalau tidak saya bayar, saya tidak berhak untuk menguasai kembali sepeda motor itu. 若是我没有付款，那我就对这个摩托车没有权利了。 Itulah yang dijelaskan di ayat 18-19 itu Bapak Ibu. 这就是在第18、19节解释的。 Karena dosa kita sudah memiliki hutang atas dosa itu. 因为我们的罪，所以我们有一个欠债。 Kita sudah digadaikan, kita sudah terjual kepada kuasa dosa itu. 我们是被卖了、被当了给这个罪的权势。 Tetapi pemilik hidup semua umat manusia, karena Tuhan sendiri yang menciptakannya, pemiliknya tetap Tuhan. 因为是上帝创造人类，所以主人还是上帝。 Jadi siapapun manusia yang ada di dunia ini, entah hidupnya taat pada Tuhan, entah memberontak pada Tuhan, pemilik hidupnya tetap Tuhan. 所以在世人，不管你是顺服的，你是背叛你上帝，你还是主人，还是上帝。 Karena pencipta segenap alam ini dan manusia yang ada di dalamnya adalah Tuhan. 因为是上帝创造这个宇宙万物和人类。 Cuma semua manusia sudah tergadai karena dosa. 但是每一个人都因罪了被当了。 Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan jatuh kepada dosa. Roma 3 ayat 23. 罗马书第3章第23节告诉我们，人因了罪了，就失去了上帝的荣耀。 Seluruh manusia yang ada pada kuasa dosa, pada prinsipnya memberontak kepada Tuhan. 每个人在罪的诠释就是他背逆了上帝。 Roma 5 ayat yang ke-6. 罗马书第5章第6节， Semua orang yang dalam penguasaan dosa, pada prinsipnya tidak mau taat kepada Tuhan. 人在罪的诠释，他就是不要顺服上帝。 Semua orang dalam penguasaan dosa, pada prinsipnya tidak mau melayani Tuhan. 人在罪的诠释，他总而言之，他不要侍奉上帝， Dan tidak ada kerinduan dalam dirinya untuk menyenangkan hati Tuhan. 他没有一个渴慕的心要讨上帝的喜 Fokus 悦。 hidupnya adalah dirinya dan kesenangannya sendiri. 他的专注在他自己，在他自己的得意。 Itulah sebabnya Tuhan pencipta kita mau menebus kita kembali. 所以我们的创造者，我们的上帝要把我们赎回。 Hanya saja firman Tuhan di dalam Imamat bilang, di dalam nyawa, di dalam darah ada nyawa. 就在这利未记告诉我们，在生命里有这个血。 Maka kalau mau menebus manusia yang bernyawa, 所以你要赎一个人，他有生命的人， maka nyawa yang harus menggantinya. 所以你要用生命来去代替。 Dan nyawa yang mengganti itu harus kudus, tidak boleh berdosa. 所以代替的生命呢，必须要圣洁，不可以犯罪。 Kalau begitu, siapa manusia di dunia ini yang bisa menggantikan kita, menebus kita? 那在世上有什么人可以代替我们呢？ Carilah satu manusia, satu orang manusia di benua manapun, di negara manapun, di kota manapun yang tidak berdosa, supaya dia kita minta menebus kita. 那在各州、各国、各城，我们可以找到一个无罪的人，可以赎我们吗？ Maka kita akan mendapati tidak ada manusia seperti itu. 那我们就会发现没有这样的人。 Karena Mazmur 51 bilang semua manusia yang dilahirkan dari rahim ibunya berdosa. 因为诗篇51篇告诉我们，每个妇女所生的孩子都是有罪。 Kalau begitu siapa yang bisa menebus kita dari kuasa dosa yang mematikan ini?
那谁可以把我们从这个罪，可以致使我们罪的权势？ Itulah sebabnya Tuhan Allah mengutus anaknya ke dunia ini. 所以上帝差派他的儿子来到这个世界。 Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian atas dosa. Roma pasal 3:21. 罗马书第3章21节说，耶稣就是已经定了这成为我们的和平者。 Dan tebusannya Bapak Ibu adalah nyawa Yesus sendiri. 那他的赎价就是耶稣基督的生命， Dan itulah yang digambarkan dengan penumpahan darahnya di kayu salib. 就是他在十字架所浇过的血。 Ayat yang ke-18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan barang-barang yang berharga yang kita miliki, emas, perak, dan yang lain-lain seputar itu ya. 知道你们得赎脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物， Bukan dengan barang berharga dikatakan, melainkan dengan darah yang mahal, 不是因为有这个金贵的东西，但是要用因为有金贵的 yaitu 宝血。 darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血， Darah, Bapak Ibu. 这个血去。 Maka Alkitab kita menggambarkan darah itu sangat jelas. 所以圣经描述这个血是很 Saya gambarkan dengan cepat. Mulai dari perjanjian lama, Bapak Ibu. 从旧约时代， Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, 当亚当夏娃陷在罪中， salah satu efeknya adalah mereka malu satu dengan yang lain. 他的果效就其中的就是他们觉得很羞耻。 Lalu Adam membuat cawat, ya seperti roknya sekarang itu dari daun pohon ara disebut Alkitab. 然后他用无果树的叶子，就把它的成为衣服可以穿上， Ketika Tuhan Allah datang melihat apa yang mereka pakai, 让上帝来了看他们所穿的。 Tuhan Allah mengatakan itu tidak boleh mereka lanjutkan pakai. 上帝告诉他们，他们不能继续的这样穿， Karena itu buatan manusia. 因为那是人造的。 Maka Tuhan Allah menggantikan cawat mereka dengan kulit binatang. 所以上帝用动物的皮来代替。 Kulit binatang dari mana datangnya? 那动物的皮是从哪里来的呢？ Ada kulit binatang, ada binatang yang dibunuh. 就是因为有动物被杀了， Ada binatang yang dibunuh, ada penumpahan darah. 杀了动物就会有流血。 Nah, dari situ udah mulai digambarkan darah ternyata menutupi dosa. 在那里开始描述是血，就是可以遮盖这个罪。 Ketika orang Israel mau keluar dari Mesir, 当以色列民要从埃及出来的时候， itulah ke-10 mau dinyatakan Tuhan. 当这第十个他们上帝要向他们表达的时候， Keluaran pasal 12 menceritakan bagaimana semua orang Israel harus menyembelih seekor anak domba jantan tidak bercacat, darahnya dioleskan di tiang dan ambang pintu mereka. 所以他们必须宰了这个羔羊的血，把它放在这个门框。 Ada darah, anak sulung selamat di dalam rumah. 所以有这个门框有这个血的，他的长子就可以得救。 Tidak ada darah, anak sulung mati di dalam rumah. 若是他的门框没有这个血，他的长子就会死了。 Darah membuat anak sulung hidup. 所以这个血就使这个长子可以活下来。 Ketika Abraham mempersembahkan anaknya Ishak di Gunung Moria, 在摩利亚山上，亚伯拉罕他献上他孩子以撒， Abraham dalam ketaatannya siap untuk menikam Ishak. 因为他是亚伯拉罕顺服，他就要把以撒杀了。 Di waktu yang sangat tepat, Tuhan bicara kepada dia supaya jangan mengapa-apakan anak itu. 在正确的时期，就上帝叫他不要动这个孩子。 Dan di waktu yang sama ada seekor anak domba jantan sangkut tanduknya di semak-semak dekat situ. 同时，就有一只的羔羊已经是准备在那里， Di situ ada penumpahan darah anak domba. 就在那里有献这个羔羊的血。
Israel ada di padang gurun menuju tanah Kanaan. 以色列民他们在旷野要往这个迦南 Maka di Imamat pasal 4 digambarkan yang namanya mengurus dosa, penebusan dosa harus dengan penumpahan darah. 利未记第4章说要赎罪，就必须要用这个血。 Dan itulah yang terus dikerjakan Israel untuk menyelesaikan dosa mereka di hadapan Tuhan. 所以以色列民他们一直在做，要解决他们的罪在上帝的面前。 Tapi binatang tetap binatang, tidak bisa menggantikan manusia. 动物都是动物，它总而是动物，不能代替人。 Darah anak domba yang sesungguhnya ternyata menunjuk kepada darah Yesus Kristus yang tertumpah di kayu salib. 真正羔羊的血就是耶稣基督在十字架上所流的血。 Itu sebabnya Yohanes Pembaptis ngomong kepada murid-muridnya ketika menunjuk Yesus yang sedang berjalan. 施洗约翰对他的门徒说：“当看到耶稣往他们那里去的 Bapak 时 Ibu 候， bacalah Yohanes pasal 1 ayat 29. 当我们读约翰福音第1章29节， Yohanes menunjuk Yesus bicara, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. 他就说：看哪，神的羔羊要除去世人的罪孽。 Darah anak domba Allah itulah darah Yesus Kristus yang tertumpah di kayu salib itu. 那羔羊的血就是耶稣基督在十字架所流的血。 Itu sebabnya ayat 19, darah Kristus yang sama seperti darah anak domba ada hubungannya di PL, di perjanjian lama dengan Yesus Kristus. 所以在第49节这个宝血，就是在旧约时代，在新约时代，就是所提到的血，就是耶稣的血。 Bersyukurlah kita Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah mengerjakan itu dengan sempurna, paripurna, tidak perlu diulang-ulangi lagi. 耶稣已经完成了，而且很完全的去完成， Sekali untuk selama-lamanya. 一次就是可以永远的了。 Ibrani pasal 10 ayat 10, dengan pengorbanan tubuh Yesus Kristus menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. 希伯来书第10章第10节，耶稣的牺牲只有一次，就可以使我们永远的洁净。 Maka hidup kita yang dulu tidak berharga lagi karena dosa ini, 那我们旧的生命没有价值了，因为我们有犯罪。 sekarang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. 现今因为耶稣基督的血已经被赎了， Seharga apa darah Yesus itu Bapak Ibu bagi kita? 那耶稣基督的血对我们有多么的价值呢？ Matius pasal 16 ayat 26 menjelaskan itu. 马太福音第16章第26节告诉我们， Apa gunanya seseorang memiliki seluruh isi dunia kalau dia kehilangan nyawanya? 人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？ Jadi berapa harga seorang anak Tuhan yang ditebus oleh darah Yesus? 那一个神的孩子，他的用耶稣基督的宝血已经赎了他，耶稣基督的宝血有多少价值呢？ Seluruh isi dunia ini tidak bisa menggantikan itu. 就是全世界也不能代替。 Maka kita sudah menerima yang paling berharga dari juru selamat kita Bapak Ibu. 我们从我们的救主已经领受了最有价值的。 Maka hidup yang kita hidupi sekarang adalah hidup yang paling mahal. 现在我们的生活是有极贵的， Semahal Yesus Kristus yang digantung di kayu salib itu. 它的价值就是耶稣基督为我们死在十字架上， Dan sudah lunas dibayar, kita tidak perlu cicil-cicil. 已经付款了的还清了，不用我们再贷款。 Yesus mengerjakannya dengan sempurna. 耶稣已经完全的去完整了， Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus. 所以我们成为已经被赎的儿女。 Seperti tema kita hari ini, hidup kita telah dibayar dengan sangat mahal. 就好像我们今天的题目就是我们的生命已经被赎了，而且用极贵的价格， Ditebus dengan harga yang sangat mahal. 以极贵的价格来赎回。 Dari pihak Tuhan menetapkan hidup kita ini mahal sekali harganya. 在上帝的眼中，他定了我们的生命实在是很有价值。 Terus dari pihak kita gimana Bapak Ibu? 那我们自己的看法是怎么样呢？ Apakah kita menghargai hidup ini begitu mahalnya juga? 是否我们也是珍惜这个生命是有那么的极贵吗？ Maka setiap kali engkau melihat dirimu
Pandanglah sebagai orang yang sungguh sangat mahal karena ditebus oleh darah Yesus Kristus. 每一次你看你自己的时候，你要看自己是蛮有价值的， Yang- 因为你被赎了。 Yang kita ingat tidak ada yang lain kecuali tersyukur dan selalu akan bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. 那我们要匍匐在上帝的面前，要一直的感恩、感恩、感恩，然后要赞美、赞美。 Tidak ada yang lain dari sukacita terbesar di hidup anak Tuhan selain melayani, mempersembahkan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. 没有再更大的喜乐，就是我们要一直在侍奉，要把最好的献上。 Maka hargai diri kita ini tuh, saudara yang dikasihi Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹，你要珍惜你自己， Jangan dianggap dan dijual murah. 你不要觉得你被卖很便 Dan 宜的。 jangan direndahkan nilainya di hadapan dunia terutama. 在这个世界，你的价值不要被 Cara bagaimana merendahkan sikap-sikap kesaksian hidup yang tidak benar. 那我们怎么样被降低我们的价格呢？就是我们没有好的见证啊。 Maka jaga kesaksianmu di hadapan dunia ini. Tunjukkan bahwa hidup kita ini mahal. 你要在这个世界要表达你好的见证，你要表现你这生命是蛮有价值的。 Dan otomatis juga kita belajar menghargai orang lain. 所以我们也要学习的去珍惜别人。 Anak-anak Tuhan yang lain siapapun mereka. 其他神的儿女，不管他们是谁， Karena mereka juga ditebus dengan darah yang mahal. 因为他们也是用居贵的宝血 Maka 来 tidak ada 赎了。 tempat bagi seorang anak Tuhan untuk menghina orang lain, merendahkan orang lain. 所以神的儿女不可以看轻，不可以藐视别 Tidak 人， ada tempat bagi kita untuk menghakimi orang, memusuhi orang lain. 也不可以以别人为敌，也不可以论断别人。 Dan di saat yang sama anak-anak Tuhan untuk berbagi kasih, dikatakan mulai ayat 23 sampai 25 itu. 23节告诉我们到25节，我们要分享基督的爱。 Kasih Allah sudah ditempatkan di hidup kita lewat Roh Kudus, buah roh yang pertama. Kasih langsung disebut. 圣灵所结的果子，第一个就是要有爱， Itulah yang kita pakai satu dengan yang lain, saling mengasihi. 这就是我们一起在用的，就是要彼此相爱。 Maka di dalam kasih selalu satu paket dengan pengampunan, Bapak Ibu. 所以在爱里有赦免，有饶恕。 Orang yang kita kasihi suatu saat bisa salah. 我们所爱的人有一个时期，他们也会错。 Kita melepaskan pengampunan untuk dia. 那我们要施怜悯，施赦免。 Itu sebabnya anak-anak Tuhan bisa menikmati hidup yang saling mengasihi dengan kasih yang luar biasa indah. 所以我们有特别的爱呢，我们就可以表现。然后我们有 Setiap kali kita 爱的 mengingat darah Yesus Kristus, 每一次我们记述到耶稣基督的爱， setiap kali juga kita memungkinkan melepaskan pengampunan bagi orang lain. 那我们就可以赦免。 Tahukah kita dari 7 perkataan di kayu salib yang nomor 1 adalah 我们记住吗？耶稣在十字架上去他所说的7句话，第一句是什么呢？ Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。 Hidup seorang anak Tuhan melimpah dengan kasih dan harmoni terjalin karena satu sama lain saling mendukung dan saling mengampuni. 成为神的儿女，我们必须要活得有爱，是和谐的，彼此的支持。 Maka jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, 各位弟兄姐妹，不管你在何处， karena hidup kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. 因为我们的生命已经被基贵的宝血赎了， Mari persembahkan hidup kita kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. 我们要把我们的生命再一次献给上 Mari 帝。 kita layani Tuhan dengan sukacita, 我们以喜乐的来侍奉 dengan segala apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. 上帝所托付一切给我们的，我们要献 Di 上。 masa beribadah di rumah ini pun kita tetap bisa melayani bersama-sama. 就算我们在家聚会，我们还是可以一起来侍奉。 Dan kasih harus menjadi sebuah penanda di hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. 所以爱要成为一个象征在我们的生活里。 Ayat 24-25 itu hanya bisa ditopang oleh firman Tuhan. 24、25就是我们要有神的话语来支持我们， Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. 让上帝来帮助我们每一个人。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, 我们在耶稣基督里所敬拜的上帝， sekarang kami tahu betapa berharganya hidup kami.
现今我们知道我们的生命是没有价值， karena sudah mengalami penebusan oleh darah Yesus Kristus. 因为耶稣基督的宝血已经赎了我们， Darah yang sangat mahal di kayu salib itu 在十字架上极贵的宝血， memungkinkan kami hidup berkemenangan atas dunia ini 让我们在这个世界也可以得胜。 dengan segala suka dan duka yang ada di hadapan kami. 不管我们是喜乐和忧伤，都在神的面前。 Memungkinkan kami belajar hidup kudus di hadapan Tuhan. 那我们要学习，要过一个圣洁的生活， Memungkinkan kami belajar taat kepada Tuhan. 使我们可以顺服， Memungkinkan kami boleh belajar menghargai dan menghormati Tuhan di hidup kami. 在我们的生命里，我们可以珍视，可以尊重上帝， Menghormati dan menghargai sesama kami. 也可以尊重，也可以珍惜别人， Melepaskan pengampunan atas setiap orang yang bersalah kepada kami. 对一切像我们有错误的人，我们都可以赦免， Memungkinkan kami belajar saling mengasihi satu dengan yang lain. 使我们可以彼此相爱。 Dan gereja Tuhan harus bisa disaksikan dunia ini. Kami membawa kasih Kristus dimanapun kami berada. 神的教会在这个世界也可以带出见证，因为我们把爱带出来。 Secara khusus di antara jemaatmu, GMI Gloria dan seluruh pelayanan di bawahnya. 特别是我们在荣耀堂的一切的敬拜、一切的侍奉， Baik hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan majelis, pengurus, pelayan, seluruh jemaat mulai anak-anak sampai orang dewasa. 神的仆人、执事们、会友们给干事人，从年幼到年长的会友们， Ajarlah kami Tuhan untuk menghargai Tuhan di hidup kami. 接着教导我们要遵循上帝在我们的生命 Ajarlah 中， kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. 也教导我们要彼此相爱。 Meteraikan sabdamu saat ini. 求你把你的话语印记在我们生命。 Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告，奉靠耶稣基督的名， Amin. 阿门。我们预备心奉献， Mari kita persiapkan hati untuk persembahan. 欢迎今天的奉献方式，弟兄姐妹可以使用转账到本教会银行户口。 Untuk persembahan hari ini, saudara-saudari bisa menggunakan transfer ke nomor rekening gereja 也可以使用扫二维码的方式。 atau dengan cara scan QR code. 如果弟兄姐妹在使用方式遇到困难的话， Jika saudara-saudari kesulitan menggunakan cara tersebut, 奉献可以先收集，然后放在信封里。 persembahan boleh dikumpulkan terlebih dahulu dan disimpan ke dalam amplop 以后有机会来教会的时候，就钱交给教会。 dan diserahkan seluruhnya pada saat datang ke gereja nantinya. Penebusan Tuhan atas dosa kita merupakan perwujudan kasih-Nya kepada umat manusia, sehingga kita tidak menuju kebinasaan dan sia-sia. Alangkah baiknya dan indahnya kita boleh hidup sesuai kehendak Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti
请弟兄姐妹起立，我们一起谢恩祷告。 Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa. 亲爱的天父上帝，感谢你借着主耶稣以重价救赎了我们，让我们可以成为你的儿女。 Allah Bapa yang terkasih, terima kasih melalui anak-Mu Yesus Kristus, menebus kami dengan harga yang mahal agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu. 感谢主以永不止息的爱和无比丰盛的怜悯恩待世上所有的人，以及顾念和医治那些病痛和困苦的人。 Terima kasih Tuhan, dengan kasih yang tak berkesudahan dan anugerah yang berlimpah memberkati semua orang di dunia dan menjaga serta mengobati orang-orang yang sakit dan susah. 感谢圣灵以喜乐和平安日日伴随着我们，让我们能享有你同在的满足。 Terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu setiap hari, sehingga kami dipenuhi dengan sukacita dan kedamaian. 主啊，我们只有将感恩的心向你献祭，愿你悦纳我们的奉献。 Ya Tuhan, dengan hati yang bersyukur kami menyerahkan persembahan kepadamu, kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami. 我们将一切颂赞、尊贵、荣耀全归于你。 Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. 我们祷告，奉主耶稣名求， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。是的，弟兄姐妹，唯靠耶稣宝血的能力，我们的罪才能得释放，才得洗净。 你也从你的罪担释放吗？在主宝贵血真有能力，你也得胜一切恶行情吗？耶稣宝血最有能力，真有能力，其在大能力，在羔羊宝血内，真有能力，其在大权力。 在羔羊宝血内，你眼中骄傲是因释放吗？在主宝血真有能力，你眼在主血圈内洗净吗？耶稣宝血内有能力，真有能力，其在大能力，在羔羊宝血内。 全能显明在羔羊宝血内。 Maukah Engkau melayani Yesus? Maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa dan dibasuh oleh darah Kudus. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah, dalam darah domba Allah. 我们以耶稣所教的祷告文，我们一起来做结束祷告。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。天之下，万国万民，齐声赞美父之山林，三位一体。
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, serahkanlah hidupmu kepada Sang Penebus kita, Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus, dan kepada Bapa dan Roh Kudus yang mengasihi kita. Dimanapun saudara berada, lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu. Hargai Allah yang menebus kita, hargai hidup kita, hargai orang lain, dan bagikanlah hidupmu untuk kasih sebagai penanda bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sejak pagi hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati semuanya. 请坐。 各位弟兄姐妹们，大家主里平安。 Shalom saudara-saudari, 我们是在感谢主， dan kita bersyukur kepada Tuhan 我们今天主日 di hari Minggu ini 能够在网上的这个举行的这个崇拜会，我们见面，我们同心的敬拜主。 dan kita boleh bersehati beribadah kepada Tuhan dan kita boleh bertemu di dalam ibadah live streaming ini. 我是在盼望弟兄姐妹们， Dan saya sangat mengharapkan pada saudara-saudari, 让我们不住的祷告上帝， nah kita terus berdoa kepada Tuhan, 求神怜悯我们， kiranya Tuhan berbelas kasihan, 让神能够早日的除掉这些这个肺炎病毒的这个事件， dan kiranya pandemi ini boleh segera berakhir, 好让我们大家都能够恢复正常的生活和工作。 dan kita semua boleh kembali pulih di dalam keadaan normal. 也让我们大家都能够欢喜的齐聚在主的圣殿里，一同的见面，一同的来敬拜主。 Dan kita boleh dengan sukacita kita boleh berkumpul kembali beribadah di dalam gedung gereja. 弟兄姐妹们，如果你有需要，我们牧师传道来到你的家探访，来个别的为你祷告，来个别的指导你，来个别的关心你的。 Saudara-saudari, jika Anda membutuhkan hamba Tuhan untuk berdoa ke rumah Anda dan juga mungkin memberi bimbingan ataupun berbesuk, 欢迎你们来联络我们。 Anda boleh menghubungi kami. 我们牧师传道愿意尽上我们当尽的责任来关心你们。 Dan kami hamba Tuhan juga akan menolong Anda. 在今天主日里有几项的事项，我要向大家报告。 Ini ada beberapa warta yang akan kami wartakan. 每一个主日早上8时30分， Setiap minggu pukul 8.30 pagi, 教会照常为大家设计这个晚上录影的这个直播的这个崇拜会。 gereja tetap akan mengadakan ibadah live streaming. 盼望弟兄姐妹能够按时的收看，跟我们一起的来敬拜主。 Dan diharapkan kepada saudara-saudari boleh dengan tepat waktu beribadah bersama dengan kami.
弟兄姐妹们，如果你家里有小孩或者孙子的， Kalau di rumah Anda ada anak kecil atau cucu, 我们荣耀堂的主日学老师 dan guru-guru sekolah kami, 也在每一个主日早上4时30分， dan setiap pagi pukul 10.30, 在这个优度这个晚上也来带领小朋友们一起的来敬拜主，一起的来上主日学课程。 dan di YouTube guru-guru sekolah minggu akan membimbing anak-anak untuk sekolah minggu. 我盼望弟兄姐妹做家长的， Nah, kita harapkan kita yang sebagai orang tua, 一定要鼓励你家里的孩子和孙子。 dan kita harus menghimbau anak-anak kecil, 同时，我们自己也陪伴我们家里的孙子、儿子、孩子们一同的来上主日学课程。 dan kita boleh temani mereka untuk ikut di dalam sekolah minggu ini. 我们教会每逢星期五晚上7时30分， Dan gereja kita setiap Jumat malam pukul 也在这个 7.30, YouTube 这个晚上的这个录影直播里，有这个播放这个祷告会的这个聚会。 dan di YouTube kita juga ada akan menyiarkan recording dengan persekutuan doa. 请弟兄姐妹，我们一起的来按时的一起的来收看， Kami mengundang saudara-saudari untuk bersama-sama mengikutinya tepat waktu. 让我们一起的来参加祷告会， Mari kita bersama-sama menghadiri persekutuan doa, 也让我们一起的经历，越多祷告带来神越多的祝福。 dan kita bersama-sama mengalami makin banyak berdoa, semakin banyak berkat Tuhan. 也欢迎弟兄姐妹们继续的按时收看每逢星期二晚上7时30分，这个在这个 YouTube 晚上举行的这个信仰对话讲座会。 Dan setiap Selasa malam pukul 7.30 kita ada dialog, faith dialog. 我觉得这个信仰对话讲座会对我们每一个人都很造就， Saya merasakan bahwa faith dialog ini sangat membantu kita 能 semua. 够带领我们对信仰的问题，能够带领我们对圣经的真理有更加的认识。 Kita boleh lebih banyak lagi pengenalan terhadap Alkitab dan terhadap hal iman kepercayaan kita. 在这来临的星期二的这个信仰对话讲座会， Faith dialog Selasa ini 主要跟我们讨论 kita akan membahas 人们会敬拜神的起因是怎么样来的。 dan bagaimana manusia itu bisa beribadah kepada 为 Tuhan, 什么 menyembah 我们每一 Tuhan. 个人都需要敬拜主呢？ Kenapa setiap orang itu perlu menyembah 原 Tuhan? 因是什么？ Apa alasannya? 在世上，我们看到许多人都敬拜神， Kita melihat di dunia ini semua orang sedang beribadah kepada Tuhan. 他们敬拜神的方式是否适合我们圣经上帝话的教导吗？ Dan cara penyembahan mereka apakah sudah sesuai dengan Alkitab ya? 所以，因此，请弟兄姐妹在这个来临的星期二晚上7时30分，我们一起的来收看。 Dan di Selasa ini malam pukul 7.30 mari kita bersama-sama mengikutinya. 在这里，我也要特别向我们本堂的会友、青少年人，以及我们的这个家里的孙子、孩子、青少年人， Dan terhadap anak-anak cucu kita yang muda-mudi, 从7月份开始， mulai bulan Juli 就是从这个下个主日开始， dan mulai minggu depan 早上4时这个正， dan pagi pukul 10, 教会也为青少年人在这个晚上录影直播里设计这个青少年人的崇拜会。 dan kita juga ada recording ibadah juga GYM. 欢迎年轻的弟兄、年少的弟兄姐妹们，你们都按时的收看，我们一起的来敬拜主。 Saudara-saudari muda-mudi kita boleh bersama-sama menghadiri dan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. 好，我的报告到这里为止。 Sekian warta. 愿主的恩惠平安与大家同在， Kasih karunia damai sejahtera Tuhan bersama dengan Anda semua. 平安。 Shalom.